Cara menentukan waktu wukuf di Arafah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat lagi kita meneruskan sesi live kita, pelajaran ulang kaji kita, insya-Allah. Semoga kita istiqamah walaupun sedikit demi sedikit kita belajar. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong share dan tag kawan-kawan supaya walaupun sedikit apa yang kita buat, semoga ia memberi manfaat kepada orang lain. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk pula kepada ibadah wukuf. Sebelum ini kita sudah menceritakan tentang perjalanan haji secara ringkas. Boleh tonton semula di rakaman live ataupun boleh juga tonton di YouTube Umrah Andalusia Bahau ataupun di IGTV Instagram Umrah Andalusia Bahau. Sepanjang perbentangan pada hari ini, jika ada komen, soalan ataupun ilmu ataupun pengalaman yang anda ingin kongsikan, silakan komen di bawah supaya kita dapat berkongsi juga kepada orang lain, agar orang lain dapat memanfaatkan apa yang kita komen, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita masuk asas berkenaan dengan wukuf dan kita fokuskan kepada masa wukuf. Itu yang paling penting di dalam ibadah wukuf. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahirah, terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita istiqamah. Baik, seterusnya rujukan saya seperti biasa adalah Fiqh Haji Contemporary Dr. Jamaluddin Hashim. Sebelum itu kita kena tahu apa itu wukuf. Jadi wukuf adalah rukun haji yang kedua. Kita ulang kaji sedikit. Bila kita ulang, semoga ia kekal di dalam ingatan kita. Apakah rukun haji? Kalau boleh ada yang boleh komen kat bawah, nanti disenaraikan ke 6 rukun haji. Rukun yang pertama adalah berniat ihram. Yang kedua, berwukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf di Baitullah. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima, bercukur ataupun bergunting. Dan yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Itu adalah ke-6 rukun haji. Waalaikumsalam. Terima kasih Siti Fatimah bersama dengan kita pada hari ini. Kita teruskan. Apakah maksud wukuf? Wukuf bermaksud berada di bumi Arafah walau satu saat sekalipun. Bumi Arafah tu di mana? Paling mudahlah, okey. Nanti boleh je cari di Google, type sahaja Arafah ataupun wukuf di Arafah, akan jumpa satu tempat. Siapa yang pernah pergi umrah biasanya akan pergi menziarahi di Jabal Rahmah. Di situlah bumi Arafah. Dari segi jaraknya dengan Mekah itu maksudnya yang ada Masjidil Haram, ada Kaabah, itu Mekah. Kemudian ada Mina, ke depan lagi adalah Muzdalifah, dan di situ ada sempadan tanah haram. Kemudian depan lagi dah di tanah halal, bukan tanah haram, itu adalah Arafah, tempat berwukuf bagi jemaah haji. Baik, apakah dalil ibadah wukuf ini? Dalilnya adalah daripada hadis Al-Hajju Arafah. Ibadah haji itu adalah berwukuf di bumi Arafah. Dalil kepada rukunnya ibadah wukuf ini. Kita pergi kepada tajuk utama kita pada hari ini, iaitu waktu untuk wukuf. Terima kasih Intan Zahirah menyenaraikan rukun-rukun haji. Yang pertama, berniat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bercukur dan tertib pada kebanyakan rukun. Jadi sekarang kita sedang berbicara tentang wukuf, iaitu rukun haji yang kedua. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita pergi kepada benda yang sangat penting
di dalam ibadah wukuf. Tapi nanti kita akan belajar pada siri yang akan datang ada 4 syarat sah wukuf. Tetapi pada hari ini kita fokus kepada satu yang sangat penting, iaitu waktunya. Sebabnya apa? Kita tengok semula ta'rif ataupun apakah maksud wukuf, iaitu berada di bumi Arafah walau 1 saat sekalipun. Jadi 1 saat tu pada pukul berapa? 1 saat tu pada tarikh bila? Itu yang kita nak tahu. Jadi mudah sahaja, waktu wukuf adalah bermula daripada gelincir matahari 9 Zulhijjah sehinggalah terbit fajar 10 Zulhijjah. Baik, kita tengok di sini. Saya sudah susunkan mengikut waktu. 9 Zulhijjah ni apa? Kalau kat Malaysia mungkin kita tengah buat mantai kan, kita tengah cari daging, kita tengah masak-masak untuk hari raya 10 Zulhijjah. Maksudnya ini adalah sehari sebelum raya 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah adalah hari raya. Itu kalau kita kat Malaysia. Dan pada pagi 10 Zulhijjah ini adalah waktu kita sembelih haiwan ternakan untuk korban. Waktu wukuf bermula gelincir matahari. Gelincir matahari ni maksudnya matahari berada tepat di atas kepala ataupun tepat di atas objek. Kemudian gelincir je ke arah barat, maka bermulalah waktu zuhur. Okey, bermula waktu zuhur, itulah waktu bermulanya untuk berwukuf. Bermaksud waktu wukuf bermula adalah pada waktu zuhur, gelincir matahari pada waktu di Mekah. Pada 9 Zulhijjah, sehari sebelum kita merayakan hari raya Aidil Adha. Bermulanya waktu maghrib adalah bermulanya 10 Zulhijjah. Kita kena tahu bahawa pengiraan hari di dalam kalender Islam adalah bermula pada waktu maghrib. Jika kalender Masihi, okey, macam hari ini 25 Ogos, bermula pada pukul 12.30 malam. Itu adalah perubahan tarikh di dalam kalender Masihi ataupun kalender 25 Ogos hari ini. Contohnya 25 Ogos bermula pada 12.30 malam. Tetapi di dalam kalender Hijrah, kalender Islam, 10 Zulhijjah itu bermula pada waktu maghrib. Azan maghrib ataupun terbenamnya matahari itu bermula waktu maghrib. Itulah bermulanya tarikh 10 Zulhijjah, bermulanya tarikh yang baru. Jadi di sini boleh tengok ni adalah siang 9 Zulhijjah yang saya tandakan waktu warna putih, warna hitam bermaksud malam, warna hitam bermaksud malam, warna putih bermaksud siang. Maksudnya ini adalah siang 9 Zulhijjah. Yang hitam ini adalah malam 9 Zulhijjah. Kemudian bermulanya malam 10 Zulhijjah dan sambung pada siang 10 Zulhijjah. Maka waktu berwukuf adalah bermula pada waktu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Jadi sehinggalah terbit matahari pada waktu subuh 10 Zulhijjah, pagi kita hari raya tu berakhirnya waktu wukuf. Okey. Kenapa kita kena tahu siang malam? Itu nanti pada pengiraan waktu mabit nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Sebabnya kita kena tahu bila waktu malam di dalam kalender Hijrah. Malam bermaksud maghrib sampai subuh. Siang pula bermula daripada subuh sehingga maghrib. Itu adalah pengiraan siang dan malam. Itu nanti kita akan cerita lagi pada ibadah mabit. Pada hari ini kita perlu tahu juga siang dan malam. Sebab apa? Kejap lagi kita akan pergi pada waktu afdal. Yang kita kena faham sekarang adalah bermula 9 Zulhijjah, sehari sebelum hari raya, waktu zuhur, sehinggalah subuh 10 Zulhijjah. Itu adalah waktu wukuf. Kita teruskan kepada tempoh wajib. Ini yang wajib. Maksudnya, jika seseorang itu tidak menepati yang wajib ini, maka wukufnya itu tidak sah dan dia tidak akan mendapat haji pada tahun tersebut. Baik. Jadi tempoh wajibnya bila berada di dalam sempadan Arafah, akan datang mungkin kita akan
mempelajari tentang di manakah sempadan-sempadan Arafah. Mudah sahaja, zaman sekarang dah ada papan tanda, okey. Walaupun sedetik sahaja, berada di dalam sempadan Arafah, maka sudah sah ibadah wukuf tersebut. Permasalahan-permasalahan lain kita akan bincangkan pada siri yang akan datang, sama ada dia duduk dalam kereta boleh ke tidak, dia tidur boleh ke tidak, okey. Dan tempoh afdal. Afdal ni maksudnya adalah yang terbaik. Yang terbaiknya ataupun kita dapat pahala sunatnya adalah menggabungkan sebahagian siang 9 Zulhijjah dan sebahagian malam 10 Zulhijjah. Ini adalah tempoh afdal. Sebab itu tadi kita belajar, kena kita tahu bila siang dan bila malam. Siang itu bermula subuh sampai maghrib. Makanya jika nak dapat waktu afdal, seorang itu mestilah berada sebahagian waktu siang, sama ada dia berada pada waktu zuhur ataupun pada waktu asar. Kemudian dia meninggalkan Arafah selepas waktu maghrib, sama ada waktu maghrib ataupun waktu isyak. Itu adalah untuk dia dapat afdal, dia menghimpunkan kedua-dua waktu siang dan waktu malam. Tetapi sah contohnya dia datang pada selepas zuhur dan dia dah keluar daripada Arafah sebelum waktu asar contohnya, maka sah ibadah wukuf tersebut. Ataupun dia masuk ke Arafah selepas maghrib dan dia keluar selepas isyak, sah juga wukuf tersebut, tetapi tidak dapat pahala afdal. Nak dapat pahala afdal, dia datang sebelum maghrib ataupun datang sebelum asar, kemudian keluar selepas maghrib ataupun selepas isyak. Yang penting menghimpunkan siang dan malam. Okey, itu adalah waktu afdal. Okey. Itu sahaja ringkas pembentangan kita pada hari ini, waktu wukuf di Arafah. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan belajar tentang 4 syarat wukuf di Arafah. Itu yang penting untuk kita mengetahui adakah wukuf kita sah ataupun tidak. Ada 4 syarat tersebut. Itu kita akan belajar pada siri yang akan datang, InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Kongsikan juga kepada orang lain supaya orang lain terasa rindu sangat nak pergi Mekah. Orang lain terasa teringin sangat nak pergi ke Mekah. Jadi semoga kita jadi ejen kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, terima kasih kepada semua. Pejabat Andalusia Cawangan Bahau dibuka seperti biasa pada hari Isnin sehingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 6 petang, dan aktiviti-aktiviti live kita insyaAllah pada setiap hari Isnin hingga Jumaat pada jam 10 pagi. Petang HQ ada buat live santai pada jam 3 petang, dan pada hari Khamis ada live bersama dengan Datuk Daud menceritakan tentang berkat, dan pada hari Sabtu ada kursus Umrah Mingguan bersama dengan Datuk Daud Ciknah oleh FB HQ. Saya akan kongsikan di FB Andalusia Bahau insyaAllah. Dan rakaman daripada kita punya pelajaran ini saya akan uploadkan di YouTube Umrah Andalusia Bahau. Jemput subscribe, dan juga di IGTV, Instagram Umrah Andalusia Bahau. Jemput follow kami insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.